Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan bin Muhammad Fadil, nombor ID 2020846496. Hari ini saya cuba untuk memberitahu atau memperkenalkan tentang tajuk kumpulan kami, iaitu pembedahan plastik. Kalau kita boleh lihat, Malaysia ataupun zaman kini telah berkembang dengan sangat pesat dari segi ekonominya, daripada segi pendidikan ataupun dari segi sosial maupun daripada segi perubatan. Sehingga daripada segi perubatan ini menjadi pelbagai cabang-cabang yang menjadi satu persoalan sehingga mengeluarkan hukum sama ada perkara tersebut boleh ataupun perkara tersebut tidak boleh. Sehingga persoalan-persoalan ini cuba tokoh-tokoh zaman kini ataupun ulama-ulama zaman kini cuba untuk menjawab yang terbaik, memberikan jawapan yang boleh diterima di kalangan semua masyarakat, iaitu adalah pembedahan plastik. Kita disedia maklum bahawa pembedahan plastik ini adalah perkara haram, tetapi perkara ini juga disupport bahawa perkara itu diharuskan. Kenapa? Dalam Al-Quran juga mengatakan pembedahan ini diharuskan dan juga diharamkan. Dari aspek yang kita boleh lihat, pembedahan plastik ini bertujuan untuk kecantikan dan kepuasan nafsu semata-mata. Itu yang menjadikan pembedahan plastik itu perkara yang haram. Sebaliknya, kita boleh lihat bagaimana pembedahan plastik ini menjadi satu perkara yang harus dan perlu. Seperti mana kita boleh lihat bahawa apabila seseorang itu mengalami kemalangan dan memerlukan pembedahan, itu diharuskan untuk melakukan pembedahan untuk kelangsungan hidup beliau. Sama juga seperti bayi yang lahir dalam kecacatan, ia juga diharuskan untuk melakukan pembedahan untuk kelangsungan hidup mereka. Jadi masyarakat zaman kini menjadi satu kata tanya bahawa pembedahan plastik ini adalah haram, harus ataupun wajib. Jadi bagaimana ia boleh membantu masyarakat zaman kini? Oleh itu, ulama-ulama zaman kini cuba mentaksir bagaimana ulama terdahulu memberikan pandangan tentang pembedahan plastik ini. Oleh itu, mereka akan cuba menganalisis sehingga mereka mendapat jawapan yang terbaik. Oleh itu, dalam video ini juga kita akan cuba untuk menerangkan tentang hukum-hukum pembedahan plastik, yang antaranya adalah contohnya seperti tadi. Kemudian kita akan cuba menganalisis ataupun mengenal pasti masyarakat Malaysia mengikut trend pembedahan plastik ini di luar negara. Kerana di luar negara, pembedahan plastik ini adalah satu perkara yang biasa, sehingga masyarakat Malaysia endah tentang hukum yang patut mereka ikut terhadap pembedahan plastik itu. Selepas itu, kita akan lihat bagaimana untuk kita mencari penyelesaian untuk menghindarkan pembedahan plastik ini dalam fikiran masyarakat, tentang cuba untuk jadikan sebagai satu kecantikan dan kepuasan nafsu. Jadi dalam video ini juga kami akan cuba menerangkan sebaik mungkin tentang aspek-aspek tersebut supaya kita jelas dan faham bahawa pembedahan plastik yang sebenar. Itu sahaja dari saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dini bin Muhammad Yusri dari grup CTU 211-3M dalam tajuk pembedahan plastik. Jadi, bahagian saya menerangkan mengenai data-data pembedahan plastik. Jadi, hari ini kita akan mengemukakan 3 cara ataupun 3 jenis pembedahan plastik. Yang pertama, PRP, iaitu Platelet Rich Plasma. Jadi, mari kita lihat data pembedahan plastik di dalam Malaysia dan juga di luar negara. Yang pertama, PRP. PRP ini di dalam Malaysia purata harga rawatannya dalam RM1000 ataupun RM1000 dan boleh mencecah hingga 3 ke 4,000 dalam satu rawatan sahaja jika rawatan itu rumit. Jadi kita lihat data pembedahan plastik PRP ini luar negara. Jadi harga biasanya berkisar di antara $1,500 hingga $3,500 untuk 3 rawatan awal. Jadi jenis pembedahan plastik yang kedua adalah rhinoplasty, iaitu perawatan membetulkan hidung.
Jadi dalam Malaysia terkenalnya dengan merawatan sumbing hidung. Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 1997 mengumpulkan data sebanyak seorang bayi dengan penyakit cleft ini ataupun sumbing ini dilahirkan dalam setiap 941 kelahiran hidup. Manakala data pembedahan plastik rhinoplasty yang dapat diperoleh dari luar negara, sumbing orofacial ini dicatatkan oleh pakar dunia terjadi satu dalam setiap 700 hingga 1000 kelahiran di seluruh dunia. Jadi, jenis pembedahan plastik yang ketiga iaitu mammoplasty ataupun dikenali sebagai umumnya pembedahan payudara. Jadi dalam Malaysia, kebanyakannya pembedahan plastik mammoplasty ini digunakan selepas mereka yang mengalami rawatan kanser. Bagi data pembedahan plastik mammoplasty ini di luar negara pula, Amerika telah mencatatkan lebih daripada 350,000 prosedur yang dilakukan setiap tahun di Amerika, yakni tinggi permintaan pembedahan plastik tersebut. Jadi itu saja daripada saya, Muhammad Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Muhammad Haras Luqman bin Muhammad Zaini akan membentangkan CTU 211 mengenai metodologi pembedahan plastik dan pembincangan mengenai pembedahan plastik. Sebelum itu saya akan pergi terlebih dahulu kepada metodologi pembedahan plastik. Okey, seperti mana kita tahu, metodologi pembedahan plastik terbagi kepada dua. Yang pertama ialah membentuk semula iaitu rekonstruktif. Yang kedua adalah kosmetik. Rekonstruktif ini ialah pembedahan yang dijalankan bagi mengembalikan fungsi bahagian badan yang tidak normal disebabkan oleh kecacatan atau kemalangan yang dari dulu lagi. Penggunaan tarik flap siat iaitu siat dan cantuman tisu untuk memulihkan kehilangan bentuk kerana terbakar dan pindah otot ke belakang ke kaki dan tangan yang cedera adalah antara contoh metodologi yang dilakukan oleh pakar pembedahan plastik. Okey, yang kedua adalah metodologi kosmetik. Metodologi ini tidak lain hanyalah bagi kecantikan semata-mata. Metodologi ini dilakukan kepada anggota badan yang normal dan berfungsi dengan baik bagi mempercantik dan memperindah anggota badan mengikut pilihan atau cita rasa seseorang. Contohnya menegangkan kulit, memancungkan hidung. Okey, itu saja yang saya dapat daripada metodologi pembedahan plastik. Yang kedua adalah perbincangan mengenai pembedahan plastik. Okey, pembedahan plastik ini terbagi kepada dua, iaitu hukum harus dan haram. Harus ni apabila bertujuan untuk mengembalikan bentuk anggota badan kepada keadaan yang asal atau mengembalikan fungsi asal tubuh badan. Okey, yang kedua adalah haram, iaitu bertujuan untuk semata-mata untuk mempercantik atau memperindah wajah atau tubuh tanpa sebarang keperluan untuk perubatan atau membaiki kecacatan. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini saya Muhammad Haris Luqman bin Muhammad Zaini akan menceritakan tentang dapatan kajian mengenai permasalahan yang didapat daripada pembedahan plastik. Utamanya ialah boleh menyebabkan kehilangan darah. Setiap pembedahan yang dilakukan mestinya menjejaskan darah. Namun demikian, jika kehilangan darah yang tidak terkawal akan menyebabkan seorang individu tersebut untuk mudah untuk mendapati penyakit yang berbahaya, contohnya mendapatkan tekanan darah yang rendah. Okey, seterusnya boleh menyebabkan kepada kerosakan saraf. Kerosakan saraf akan hadir dalam berbagai jenis prosedur apabila selesai membuat pembedahan plastik. Sebagai contoh, bahagian yang boleh menggunakan kerosakan saraf adalah pada bahagian muka dan juga badan. Kebas dan kesemutan adalah perkara biasa yang akan terjadi selepas melakukan pembedahan. Dan seterusnya boleh menyebabkan pembaziran. Melakukan pembaziran daripada pembedahan plastik adalah sangat membazir hal ini kerana ia adalah perkara yang sia-sia untuk tujuan kecantikan sahaja. Sesungguhnya pembaziran itu merupakan amalan syaitan. Dan seterusnya boleh menyebabkan jangkitan. Risiko jangkitan luka akan berlaku selepas proses pembedahan. Oleh demikian, perkara ini boleh membolehkan bakteria yang masuk atau semasa proses pembedahan yang membolehkan kecederaan pada bahagian yang dibedah. Okay, seterusnya boleh membawa kepada kematian. Setiap pembedahan pastinya mempunyai risiko kematian. Dengan ini, risiko kematian boleh terjadi apabila membuat plastik walaupun risiko tersebut kurang daripada 1%. Kes sekali ialah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika bertentangan dengan hukum Allah. Jika seorang tersebut hendak melakukan pembedahan plastik dengan sengaja, iaitu dengan tujuan yang diharam oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
misalnya hendak kecantikan tak membawa kecantikan, hukumnya adalah haram. Okay. Dan itu mereka akan mendapatkan balasan setimpal di akhirat nanti. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Jamil akan menyambung bagi kesimpulan bagi perbincangan kami dan juga memberikan cadangan bagi menyelesaikan isu pembedahan plastik. Baik, sebagai umat Islam, kita haruslah mengambil berat berkenaan isu pembedahan plastik, terutamanya yang semakin tular di Malaysia pada masa kini. Semua pihak haruslah mengambil berat, terutamanya pihak kerajaan, kerana bagi mencapai sebuah negara Islam yang maju, perkara remeh seperti ini haruslah dititik beratkan terlebih dahulu. Bagi cadangan penyelesaian isu ini akan dibincangkan secara mendalam, terutamanya berkenaan keinginan pembedahan plastik secara kosmetik ini terbentuk sejak dari bangku sekolah lagi. Oleh itu, pihak ibu bapa dan guru harus menekankan peranan yang besar bagi mematikan minat anak muda ini sejak dari kecil. Sebagai contoh, menekankan aspek keagamaan kepada mereka, memberi keyakinan kepada mereka bahawa mereka itu sudah sempurna dari segi rupa yang telah Allah SWT beri kepada mereka. Kerajaan juga perlu mewujudkan polisi yang ketat bagi kebenaran pembedahan plastik kepada umat Islam di Malaysia. Juga boleh dimajukan topik pembedahan plastik dari perspektif Islam ini lebih kerap di televisyen seperti di Halakah dan channel Al-Hijrah dan yang lain. Terutama kita harus fokus pada siaran tempatan bagi memupuk kesedaran kepada umat Islam di Malaysia ini. Baiklah, terima kasih.